Salam sejahtera bersama saya Nebrin Maju dalam 15 minit MMTV edisi 21 Ogos 2024. Kita ke berita utama. Bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin hari ini menyerahkan beberapa dokumen termasuk 115 akuan berkanun SD Ahli Dewan Rakyat kepada pihak polis bagi membantu siasatan berhubung ucapan beliau yang didakwa berkaitan institusi raja semasa berkempen bagi pilihan raya kecil PRK Dewan Undangan Negeri Dun Nenggiri. Beliau berkata antara dokumen diserahkan adalah surat daripada Yang di-Pertuan Dewan Rakyat bertarikh 20 November 2022 mengandungi titah perintah Yang di-Pertuan Agong ke-16 yang meminta ahli Dewan Rakyat mendapat sokongan majoriti untuk menjadi Perdana Menteri. Dahulu pengerusi Perikatan Nasional PN itu diambil keterangan oleh beberapa pegawai unit siasatan jenayah terkelas Bukit Aman selama 1 jam di pejabatnya di Lembaga Pengguna Pelaburan Malaysia MIDA. Mengulas mengenai ucapannya yang didakwa menyentuh isu 3R, raja, agama, kaum, Muhyiddin berkata terdapat pihak yang memutar belit ucapannya termasuk menyunting video dengan niat memfitnah beliau, menghina Yang di-Pertuan Agong ke-16 Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan menghasut rakyat. Tegasnya ucapan beliau itu antara fakta yang menjadi sebahagian daripada rekod sejarah. Ujarnya beliau hanya menyatakan fakta mengenai SD Ahli Dewan Rakyat yang memberikan kepercayaan kepada dirinya untuk dilantik sebagai Perdana Menteri selepas PRU 15. Malah katanya beliau tidak pernah mengasut rakyat membenci institusi raja berperlembagaan di negara ini dan tidak pernah menuntut untuk dilantik sebagai Perdana Menteri di samping mengucapkan tahniah kepada Perdana Menteri ke-10 Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kemarin media melaporkan polis menerima sebanyak 30 laporan berhubung ucapan Muhyiddin yang didakwa menyentuh isu 3R ketika berkempen bagi PRK Dun Nenggiri. Ketua Polis Negara Tan Sri Razarudin Hussein dilaporkan berkata, siasatan dijalankan mengikut Seksyen 4-1 Akta Hasutan, Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dan Seksyen 504 Kanun Keseksaan. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM berjaya membongkar kegiatan sindiket yang membawa masuk warga asing melalui pintu masuk negara dipercayai tanpa pemeriksaan pihak berkuasa. Sindiket berkenaan dipercayai turut didalangi beberapa penguatkuasa sebuah agensi yang bertugas di pintu masuk negara dengan menjadi tali barut bagi melepaskan kumpulan warga asing tersebut khususnya dari Myanmar, Bangladesh, Indonesia, India, Pakistan serta Nepal. Warga asing itu dilepaskan selepas tiba tanpa melalui prosedur yang ditetapkan melalui modus operandi counter setting. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata kegiatan sindiket berkenaan dibongkar susulan penahanan 12 individu membabitkan 9 lelaki dan 3 wanita berusia lingkungan 20 hingga 50-an melalui OPAM dijalankan SPRM di sekitar Lembah Kelang, Pulau Pinang dan Kelantan hari ini. Katanya mereka yang ditahan itu membabitkan 4 pemilik syarikat dan 3 orang awam yang dipercayai mempunyai peranan masing-masing bagi menguruskan kemasukan warga asing berkenaan serta 5 penguatkuasa yang bertugas di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA Terminal 2. Beliau berkata kesemua suspek berkenaan dibawa ke Mahkamah Magistrate Putrajaya bagi proses permohonan reman pagi tadi. Tekanan hidup dan masalah penagihan dadah disyaki menjadi punca lelaki gelandangan etnik Rohingya membunuh isteri dan 2 anaknya pada Ahad lalu. Timbalan Ketua Polis Kedah Deputi Komisioner Azli Abu Shah berkata suspek berusia 43 tahun dan isteri berusia 34 tahun bersama 3 anak berusia 2, 5 dan 10 tahun hidup dalam keadaan daif. Katanya suspek sekeluarga sebelum ini pernah tinggal di bawah jambatan sebelum berpindah ke bangunan kosong di Lebuh Raya Sultan Abdul Halim sejak seminggu lalu. Ujarnya kerana itu dipercayai mendorong kepada berlakunya keganasan rumah tangga seterusnya kes pembunuhan tersebut. Azli pada masa yang sama meminta orang ramai agar tidak membuat spekulasi berhubung kejadian itu dengan mengatakan kawasan tersebut sudah tidak selamat sehingga mampu mencetuskan kegusaran awam. Dalam pada itu, kata beliau, salah seorang anak lelaki suspek berusia 5 tahun ditemui selamat dan tidak mengalami kecederaan namun didapati trauma. Dahulu, lelaki etnik Rohingya itu bertindak kejam apabila disyaki mengelar leher isteri dan 2 anaknya sehingga mati sebelum meninggalkan salah seorang anaknya itu ke dalam longkang di Jalan Pegawai Ahad lalu.
Istiadat perkahwinan diraja Tengku Puteri Raja Tengku Puteri Afzan Aminah Hafizatullah Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah dan pasangan FD Izam FD Iskandar dijadualkan berlangsung selama 3 hari iaitu pada 22, 23 dan 25 Ogos ini. Istiadat akad nikah akan berlangsung pada 22 Ogos ini di Istana Abdul Aziz, manakala pada 23 Ogos istiadat berinai bagi pasangan berkenaan. Pengelola Bijaya Diraja Utama Major Jeneral Dato' Muhammad Zahari Yahya berkata, istiadat bersanding pula akan diadakan pada hari Ahad iaitu 25 Ogos. Ujarnya lagi, semua istiadat akan disiarkan secara langsung melalui 2 layar besar di dataran Majlis Bandaraya Kuantan MBK dan sebuah layar di Tasik Kota Sas. Malah pelbagai acara menarik akan diadakan di dataran MBK dan di Tasik Kota Sas sepanjang tarikh istiadat perkahwinan diraja ini berlangsung. Buat pembaca yang meminati cerita seram, anda boleh dapatkan koleksi kisah seram terbitan Utusan Meli Sireng Kosmo dengan harga berpatutan iaitu RM25 senaskah. Untuk pembelian, anda boleh melalui laman web shop.mediamulia.com.my sekarang. Kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Merangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Pergaduhan mulut berkaitan isu peribadi mengakibatkan seorang remaja lelaki cedera dipukul rakannya dalam kejadian di sebuah restoran di Jalan Tok Ungku. Ketua Polis Daerah Seremban, Asisten Komisioner Muhammad Hatta Cik Din berkata pihak polis telah menerima aduan daripada mangsa lelaki berusia 17 tahun pada pukul 4.45 petang Isnin lalu menyatakan dia dipukul 2 lelaki dikenali menggunakan tangan dan kerusi di bahagian badan dan kepala. Katanya mangsa mengalami beberapa kecederaan di bahagian tubuh badan dan telah menerima rawatan di Hospital Tuanku Jaafar Seremban HTJS. Lalu video pergaduhan memberikan mangsa dan suspek tular di media sosial dengan video berdurasi 41 saat itu memaparkan 2 lelaki bergaduh dengan salah seorangnya dipukul menggunakan kerusi sehingga terbaring di atas jalan. Muhammad Hatta memberitahu setakat ini 2 suspek masing-masing berusia 16 dan 18 tahun telah dikenal pasti dan usaha mengesan serta tangkapan sedang giat dijalankan. Kes diklasifikasikan sebagai kes mendatangkan kecederaan dan disiasat di bawah Seksyen 324 Kanun Keseksaan. Hasrat peminat untuk menyaksikan kesinambungan filem Pontianak Harum Sundal Malam bakal tercapai apabila siri ketiga filem itu bakal dihasilkan tidak lama lagi. Menurut penerbitnya Kavita Shidu, 52 tahun, pihak produksi masih menunggu masa sesuai untuk memulakan penggambaran memandangkan skrip filem berkenaan sudah siap sepenuhnya. Kavita dalam pada itu turut memaklumkan kemunculan semula Maya Karin dalam filem tersebut namun dia enggan mengulas lanjut mengenai barisan pelakon lain yang bakal membintangi filem berkenaan. Pontianak Harum Sundal Malam yang diterbitkan pada tahun 2004 mencipta fenomena sebagai antara filem seram tempatan terlaris dengan jumlah kutipan pecah panggung mencecah RM32 juta. Seri kedua filem tersebut yang dihasilkan pada 2005 untuk mencipta sejarah tersendiri apabila pengarahnya Suhaimi Baba dinobatkan sebagai pengarah terbaik pada Festival Filem Malaysia ke-19. Kita ke berita dunia. Seorang wanita di Stockport, England yang menyambut ulang tahun kelahiran ke-106 menyatakan rahsia dirinya kekal muda adalah kerana tidak mengejar lelaki. Maria Perez percaya bahawa tidak meminum alkohol, merokok dan tidak terlalu gairah dalam mencari pasangan telah membantunya hidup lama, katanya, yang kini tinggal bersama 2 adik perempuannya Ruth dan Dorothy di sebuah pusat jagaan warga emas Stockport di Greater Manchester. Keakraban bersama adik-beradiknya juga merupakan resepi utama untuk dia lebih kuat dan tidak memerlukan individu lain.
Thailand melaporkan kes pertama cacar monyet atau Mpox varian baru. Lebih berbahaya selepas awal itu diisytiharkan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO sebagai kecemasan kesihatan awam global. Memetik laporan AFP, ia membabitkan warga Eropah yang mengunjungi Thailand dari negara Afrika. Minggu ini, Filipina mencatatkan kes pertama Mpox namun belum mengesahkan jenis varian terlibat. Penyakit ini disebabkan oleh virus yang disebarkan oleh haiwan yang dijangkiti tetapi disebarkan dari manusia ke manusia melalui sentuhan fizikal yang rapat, menyebabkan demam, sakit otot dan lesi kulit yang besar seperti bisul. Walaupun Mpox dikenali selama beberapa dekad, strain baharu yang lebih maut dan lebih mudah ditularkan dikenali sebagai Clade 1B iaitu boleh menyebabkan kematian dalam kira-kira 36% kes dengan kanak-kanak lebih berisiko. Utusan Malaysia dan Cosmo melancarkan satu lagi produk terbaru. Apa yang ada dalam Iklaneka? Ia adalah platform yang tepat dan efektif untuk mengiklan antaranya pelbagai jenis notis, cautan kosong, hartanah, tender, kenderaan, mencari wali atau waris dan pelbagai lagi. Apa yang anda cari? Semuanya ada di sini. 2 dalam 1. Layari iklaneka.utusan.com.my. Segmen Halal Niaga minggu ini, jika aplikasi Netflix popular untuk penstriman filem dan drama secara on the go, ternyata konsep sebegini juga digunakan untuk bahan bacaan. Cereka, sebuah aplikasi buku digital mengetengahkan 500 karya dengan pelibatan 14 penerbit tempatan bagi memudahkan pencipta buku mendapat akses tanpa mengira masa dan lokasi. Okey, untuk pengguna secara umum kita ada 12,000 pengguna dan yang berbayar adalah sekitar 3,000. Langganan bulanan RM4.90 sebulan, tapi kalau untuk setahun kita orang tawarkan pada harga RM49.90 setahun. Untuk Cereka, sekarang kita orang fokus kepada penerbitan yang berasaskan teks, so text based, untuk kurangkan loading time waktu baca buku. Tapi untuk akan datang kita orang akan tawarkan juga audiobook, tapi untuk bacaan yang lebih pendek lah. So sekarang ni fokus text based, tapi moving forward kita orang fokus on audio pula. Menariknya, Cereka menyajikan pelbagai jenis genre seperti seram, fiksyen, fantasi dan beberapa pilihan lain untuk pembaca. Untuk Cereka tahun 2024 ni, kita orang target untuk increase lebih banyak karya, lebih cover lebih banyak genre. Sebab untuk sekarang lebih fokus kepada young adults, akan datang kita akan fokus pada adults juga. So let's say macam topik-topik bukan fiksyen ataupun biografi, autobiografi kita akan tambah lagi. Dan juga untuk Cereka sekarang ni lebih fokus kepada penerbitan karya Melayu. So kita akan tambah karya-karya yang luar lah, maksudnya macam English ataupun novel-novel yang bersifat lebih antarabangsa. Malaysia menyasarkan untuk mempelbagaikan usaha diplomasi ekonomi yang menerusi penyertaan dalam platform antara kerajaan seperti BRICS yang meningkatkan kerjasama melalui inisiatif bersama dan perkongsian strategik. BRICS merupakan kumpulan ekonomi antara kerajaan Brazil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perkara itu antara yang disentuh ketika menyampaikan syarahan umum bertajuk Towards a Rising Global South, Leveraging Malaysia-India Ties di Sapru House Indian Council of World Affairs ICWA. Pada masa sama, Anwar berkata Malaysia percaya naratif Selatan Global, Global South tidak dapat dielakkan dan kebangkitannya akan memupuk perpaduan dalam kalangan pelbagai negara sambil menerima kepelbagaian dan perbezaan mereka. Berita sukan, seramai 2,488 pegawai dan anggota polis akan ditugaskan pada perlawanan akhir Piala FA 2024 membabitkan Johor Darul Takzim JDT menentang Selangor FC di Stadium Nasional Bukit Jalil Sabtu ini. Ketua Polis Kuala Lumpur Datuk Rusdi Muhammad Isa berkata pihaknya akan memastikan sistem kelancaran lalu lintas berjalan lancar selain mengelakkan sebarang kekecohan.
menjangkakan kehadiran seramai 85,000 penyokong untuk kedua-dua pasukan. Rusdi berkata kesemua pintu masuk stadium juga dibuka pada pukul 4 petang. Katanya seramai 250 anggota dan pegawai Jabatan Penguatkuasaan dan Siasatan Trafik JSPT ditempatkan untuk mengawal aliran trafik. Tabanya pihaknya juga membuat beberapa penutupan jalan dan lencongan dalam memastikan aliran trafik tidak terjejas. Sementara itu, Rusdi juga turut mengingatkan penyokong kedua-dua pasukan supaya tidak menimbulkan sebarang kekecohan dan provokasi dan sentiasa mematuhi arahan daripada pegawai dan anggota keselamatan yang bertugas. Majlis Sukan Negara MSN bakal mengatur perancangan lebih tersusun terutama untuk membangunkan atlet berprestasi tinggi dalam acara sukan lasak yang telah dipertandingkan di Sukan Olimpik Paris 2024. Sukan baru yang dipertandingkan di Paris seperti papan selaju, memanjat dan luncur ombak mula mendapat perhatian negara-negara Asia maupun di rantau ini. Tidak mengejutkan, Indonesia yang menghantar 4 atlet dalam sukan memanjat berjaya meraih 1 pingat emas menerusi Frederick Leonardo dalam acara speed climbing lelaki. Pengarah MSN Abdul Rashid Yaakob berkata pihaknya merancang untuk melahirkan atlet berprestasi tinggi dalam sukan tersebut memandangkan ia telah pun bertapak di Malaysia. Ketika ditanya perancangan MSN selepas ini, Abdul Rashid menegaskan pihaknya akan melakukan kerjasama dengan pihak persatuan terutama membangunkan program lebih tersusun. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok 22 Ogos 2024. Jangan lupa dapatkan kabar Tusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya, Neville Majil. Salam sejahtera dan jumpa lagi.